Dan Nabi menamakan yang membunuh orang ini kafir, menghalalkan darah umat Islam, yang menyebut la ilaha illallah, ini perbuatan kufur. Sebab itu Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, bila mana tahu orang tersebut la ilaha illallah, dia akan angkat tangan dia, yang ini tidak akan membunuhnya. Dia menyebut la ilaha illallah, saya tidak mau menjawab di hadapan Allah atas apa saya membunuhnya, walau dia ada kalimah la ilaha illallah. Tetapi bagaimana hari ini fitnah, hanya dengan kesalahan kecil mereka membenarkan diri mereka mengkafirkan umat Islam, bahkan membenarkan diri mereka menghalalkan darah sebagaimana dilakukan oleh Syiah, dan diikuti oleh golongan pelampau hulu, walau bukan Syiah. Ada juga dia bukan Syiah tapi hulu melampau, juga dengan mudah menghalalkan darah orang, juga dengan mudah mengkafirkan orang. Di antara kelompok Ahbash, tuan-tuan sekalian, antara golongan hulu yang mengkafirkan Fatih Yakan, yang mengkafirkan Said Qutb, yang mengkafirkan Ramadan Buti, yang mengkafirkan Yusuf Qaradawi, yang mengkafirkan Syekh Muhammad Alawi. Hanya golongan ini mungkin sebut memuji kalimah-kalimah yang memuji Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim, dikafirkan. Tak boleh seolah nak puji kelompok ini. Tetapi bila kita puji, bukan makna kita setuju semua. Yusuf Qaradawi memuji Ibn Qayyim, memuji Ibn Taymiyah, bukan makna mengambil semua, memujinya dalam hal-hal tertentu. Syekh Muhammad Alawi misalnya, dalam bukunya Mafahim Yajib an Tusahhah, juga memuji tentang Syekh Muhammad Abdul Wahab yang mereka namakan Wahabi. Boleh baca pada mukaddimah tersebut. Tapi kerana dia menyebut benda itu, bukan makna dia nak ambil semua ideanya. Berapa perkara, maka dia juga dituduh sesat oleh golongan Ahbash. Bila Syekh Ramadan Buti almarhum ditanya, apa pandanganmu tentang Ahbash, dia kata, aku juga dikafirkannya. Tuan-tuan, ini ketua Syairah dikafirkan, Ahli Sunnah pun dikafirkan oleh Ahbash. Ahbash ni dikira orang tak sama dia, kafir terus. Bagi dia begitu. Tak ada yang selamat. Syekh Qaradawi tak selamat, Fatih Yakan pun tak selamat, hatta Syekh saya kata Muhammad Alawi pun tak selamat. Mereka semua ialah Syairah, mereka semua ialah Ahli Sunnah. Tapi tuan-tuan, kita tidak boleh menghalang untuk memuji orang dengan kemuliaan dia. Kalau kita boleh memuji orang kafir kerana kemuliaannya, kenapa tidak orang Islam? Hanya kerana perbezaan pandangan dan pendapat. Ya, bila Syekh Ramadan Buti ditanya, apa pandanganmu terhadap Ibn Qayyim, apa pandanganmu terhadap Ibn Taymiyah, dia kata dia lah sebagaimana orang lain, sebagaimana ulama lain, berisytihad, boleh jadi betul, boleh jadi salah. Dan tadi jawapan yang hebat. Dia macam ulama lain, boleh jadi salah, boleh jadi betul. Macam ulama lain juga boleh jadi betul, boleh jadi salah. Dia isytihad. Tapi bukan makna menerima semua pandangan dan pendapat. Tapi ada orang dia agak sensitif, kita puji sikit pun dia nak kafirkan kita. Kita bukan mengambil idea Ibn Qayyim, idea Ibn Taymiyah, tapi ada benda yang kita berhak puji, karya dia, idea dia, pandangan, pendapat dia, kita berhak puji. Sebagaimana tuan-tuan boleh puji kereta Toyota. Siapa buat tu? Toyota Al-Kafiri tu. Siapa yang buat kereta Honda? Kalau bukan kafir, mesti tuan-tuan puji ni kereta bagus, jauh lebih bagus pada kereta tersebut, kereta jenama Malaysia misalnya. Bukan makna kita memuji akidahnya, kita memuji beberapa benda yang baik. Tentu itu benda fitrah. Tapi ada orang dia tak boleh, tuan-tuan. Dia letak satu peraturan, orang ni kalau disebut kita kan terus wahabikan dia atau kafirkan dia. Ada puak-puak ni namanya puak-puak Ahbash. Mereka galak mencari mana-mana orang yang tidak sehaluan untuk dikafirkan atau dilabelkan dengan label-label yang saya katakan tak ada ulama yang terselamat, yang selamat daripada mulut mereka. Dia kata Syekh Muhammad Alawi Al-Makki atau Al-Maliki pun tidak terselamat, walau dia kuat mendukung fahaman Asy'ariyah, mendukung fahaman Ahli Sunnah wal Jamaah, pun dia kena. Hanya kerana dia memuji, sikit memuji dalam proses biasa, saya katakan dalam ilmu. Seperti ini fitnah. Ada orang yang dengan mudah menghalalkan darah orang, bukan dengan mudah menyesatkan orang, dengan mudah menyesatkan para ulama hanya dengan berlainan pandangan dan pendapat. Tuan-tuan, kita berundur ke belakang, kita mengaji fiqh muqaranah, fiqh perbezaan, dan kita semua empat mazhab ini Ahli Sunnah wal Jamaah. Tapi bila mana kita keluar sikit daripada Syafi'i, mereka kata ini Wahabi. Keluar sikit. Walau dalam kalangan ulama Syafi'iyah, mereka berbeza pandangan pendapat dalam banyak isu dan masalah, pun tidak sepakat.
Sebab tu dikata al-asah, dia ada as-sahih, dia ada perkataan azhar, ada perkataan sekian-sekian yang menunjukkan perbezaan pandangan pendapat. Contoh dalam bab akikah, sebagaimana kata Imam An-Nawawi rahimahullah, bahawa akikah itu gugur bila sudah balik, gugur. Ini pandangan mazhab ataupun mu'tamad. Tapi Syekh Abbadi menyatakan bahawa akikah itu walaupun sudah balik, sunat juga dibuat. Sunat dibuat, tapi dibuat oleh diri sendiri. Cakap apa? Tetapi dalam mazhab kita berselisih dalam hal akikah. Yang mu'tamad bahawa bila dia balik, gugur akikah dia, habis. Sebab akikah hanyalah sebelum balik. Tapi setengah kata Syekh Abbadi tak boleh-boleh. Dia buat sendiri akikah tersebut. Ia tidak gugur. Ia satu pandangan daripada pandangan-pandangan yang ada dalam mazhab kita Syafi'i. Jadi sebab itu tuan-tuan, bila kita cerita fiqh aulawiyat, ada orang begitu seronok untuk kita katakan menolak satu pandangan lalu memberikan satu label yang besar. Sebab mereka tak mengaji fiqh aulawiyat. Mereka mudah menghalalkan darah orang, mereka mudah menyesatkan orang hanya dengan berbeza pandangan dan pendapat, atau tak sama dengan mereka. Ini semua hulu melampau dalam agama. Betul, hati-hati dengan golongan melampau. Dan kita perlu melihat agama dari sudut aulawiyat, keutamaan. Keutamaan yang dipahami oleh Abdullah bin Umar, dipahami oleh Salim bin Abdullah bin Umar, tentang darah yang lebih mulia, darah Sayyidina Husain radhiyallahu ta'ala anhu, bukannya darah nyamuk atau lalat yang kamu tanya. Dan sebenarnya ini satu masalah yang kita nak kiaskan pada masalah-masalah yang lain, supaya kita berikan keutamaan pada perkara-perkara kesatuan umat berbanding perbezaan pandangan pendapat. Kita lebih berfikir tentang kesatuannya, bukan pecahnya. Kita lebih berfikir tentang asas akidah yang kita disatukan, bukan perbezaan furu' yang kita diajar untuk berbalah. Tidak. Kita ada benda yang kita patut bersatu, bukan perbezaan furu' yang boleh menyebabkan kita gaduh berperang. Tentu ini fitnah. Dan ini saya katakan gagal memahami fiqh aulawiyat, fiqh keutamaan. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.